Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini bersama dengan saya lagi sekali Datuk Dr. Ismail, pengarah komunikasi Amanah Ning Kedah, dalam satu lagi wacana yang kita rancang dengan tajuk terkini, tajuk yang sangat relevan, Agung Murka Kerajaan PN Derhaka. Hari ini 30 Julai 2021, hari Jumaat, dan seperti biasa, partner saya, panel kita yang tidak asing lagi, Datuk Mahfuz Haji Omar yang berhormat, pokok sena. Beliau juga adalah Naib Presiden Amanah. Selamat datang Datuk lagi sekali. Terima kasih Penerma Dr. Mee dan juga Perspektif yang sudi menjemput saya untuk kali ini. Datuk balik dengan flight tadi? Ya, saya balik dengan flight. Tadi mula ingat tak mau balik, tapi oleh kerana besok ada program kita buat di kawasan saya. 4 program besok dan lusa, iaitu program pendaftaran untuk penambah vaksin bagi penduduk dalam kawasan Parlimen Pokok Sena. Jadi saya kena baliklah untuk nak tengok, jumpa, pastikan program berjalan lancar. Ya, bagus. Dan Parlimen pun telah ditangguh. Parlimen memanglah hari Jumaat, Sabtu, Ahad tak ada. Tidak ada Parlimen. Tapi daripada hari Khamis itu memang macam tak ada sidang lah. Walaupun kita hadir ke Parlimen, tapi macam tak ada sidang. Sempat pembentangan daripada penerangan daripada Menteri Keuangan, Tengku Zafrul. Kemudian ada beberapa perbahasan. Lepas tu bila keluar kenyataan media daripada pihak istana, maka dia menjadi satu keadaan yang dah tak terkawal. Parlimen pun sukar untuk dikendalikan oleh speaker. Ya, okey Datuk, sidang khas Parlimen kali ini luar biasa, luar biasa keadaannya. Dan saya kira tidak pernah berlaku Parlimen kita sebegini rupa. Mungkin di awal ini Datuk boleh bagi sedikit perjalanan daripada hari yang pertama sehingga tertangguh pada hari Khamis tu. Sila Datuk. Ya, sidang khas ni bagi saya bahawa tidaklah salah untuk kerajaan mengadakan sidang khas. Itu tidak menjadi satu kesalahan. Tetapi yang lebih pentingnya untuk dilihat ialah dari awal lagi titah Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong sebanyak 3 kali. Pertama sekali, Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong mengatakan bahawa boleh bersidang pada waktu tempoh darurat. Satu. Yang keduanya ialah selepas daripada pertemuan dengan Raja-Raja Melayu, sekali lagi Tuanku mengatakan bahawa perlu disegerakan persidangan ini untuk membolehkan satu pembentangan perbahasan yang berkaitan dengan proklamasi darurat dan juga ordinan darurat serta pelan pemulihan negara kita. Dan yang ketiganya ialah pada 29 Jun, sekali lagi secara jelas 29 Jun, Tuanku yang di-Pertuan Agong dalam kenyataan media istananya telah menyatakan bahawa persidangan ini perlu disegerakan untuk membolehkan proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat yang telah dikeluarkan dapat dibentang di Parlimen seperti yang termaktub dalam perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Itu clear cut. Maknanya satu titah yang menjurus kepada mengikut Perlembagaan Persekutuan. Ini yang menjadi satu pertikaian apabila pihak kerajaan tidak memenuhi titah yang dikehendaki oleh di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan untuk sidang. Tetapi atur cara itu ditentukan oleh Perdana Menteri. Sebab mereka tak maklumkan, saya percaya mereka tidak maklumkan atur cara kepada di-Pertuan Agong. Cuma yang di-Pertuan Agong mengharapkan bahawa salah satu daripada atur cara itu ialah memenuhi peruntukan Perlembagaan 150. Kalau ini dipatuhi daripada awal, saya percaya bahawa tidak berlaku kekecohan seperti mana yang berlaku pada hari ini, sehingga menimbulkan kepada topik yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu yang Pertuan Agong murka. Ini satu benda yang tidak sewajarnya berlaku kerana dia bermula daripada keengganan
pihak kerajaan untuk memenuhi tuntutan moduli yang Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Mereka membuat penafsiran yang berbeza. Mereka hanya menyatakan bahawa cukup sekadar diletakkan di atas meja untuk memenuhi sebagai pembentangan. Sedangkan apa yang disebut oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong ialah berasaskan kepada perkara 150/3, iaitu pembentangan yang mesti diputuskan, dibuat ketetapan. Sama ada ketetapan itu untuk menamatkan lebih awal daripada tempoh 1 Ogos dari sudut proklamasi darurat, termasuk juga dengan ordinan darurat, ataupun mereka merasakan bahawa biarlah kekal sehingga 1 Ogos. Ini yang perlu dibuat satu ketetapan oleh kedua-dua dewan yang dimaksudkan oleh perkara 150/3. Sebab itu saya bangun bertanya pada hari pertama. Saya minta speaker memperjelaskan bahawa apakah yang dimaksudkan dengan 150/3. Ketetapan yang dewan perlu buat satu ketetapan yang perlu diputuskan dan diungkai. Kalau belum tamat tempoh oleh kerana sidang ini berlaku, maka kita lah perlu mengungkai. Maknanya nak membuat perubahan, nak menamatkan lebih awal daripada tempoh yang telah pun termaktub di dalam proklamasi tersebut. Saya kata, adakah letak atas meja itu sebagai menunjukkan kita telah buat ketetapan? Sedangkan bagi saya, ketetapan sudah tentulah mesti dibuat satu pengundian. Mungkin ada yang bersetuju, mungkin ada yang tidak bersetuju. Jadi ini yang saya fikir bahawa dia menjadi satu pertikaian sehingga berlaku keadaan yang membawa kepada tindakan kita yang seperti yang saya sebut dalam dewan. Kita telah mengendalikan sidang parlimen itu jelas macam mana yang saya sebut pada awal, iaitu kita mengendalikan sidang, memaksa parlimen untuk memerangi perlembagaan dan juga memerangi Yang di-Pertuan Agong. Ini keadaan yang sangat berbahaya kepada kita, kerana bagi saya bahawa parlimen sebagai satu institusi tertinggi, yang tertinggi ialah Yang di-Pertuan Agong. Jadi maknanya Yang di-Pertuan Agong lah yang memayungi institusi parlimen ini. Sebab di parlimen itu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Jadi bila institusi ini tidak dapat berfungsi mengikut termaktub seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan, bermakna bahawa kita telah memerangi perlembagaan. Memerangi perlembagaan seperti mana yang diputuskan oleh Kebawah Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Bermakna bahawa kita perang dengan Yang di-Pertuan Agong dan kita memerangi perlembagaan negara. Ini tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan pada hari ini, satu tindakan yang bagi saya merosakkan struktur negara kita ini. Struktur negara kita ini telah dirosakkan. Makna tiang-tiang asas negara kita ini, iaitu perlembagaan, raja berperlembagaan, maknanya perlembagaan dan juga raja berperlembagaan, di-Pertuan Agong, institusi raja-raja, kemudian parlimen. 3 institusi ini merupakan tiang asas yang sepatutnya dipertahankan, diperkukuhkan, tapi akhirnya sedang dilakukan sesuatu yang mengakibatkan kepada berlaku perubahan kepada tiang asas struktur negara kita ni. Ini yang berlaku. Sebab itu akhirnya bila Datuk Taqiyuddin selaku menteri undang-undang, dia bangun bila berlaku pertikaian, orang meminta penjelasan dan speaker sendiri pun tak boleh nak memberikan penjelasan yang tepat, walaupun speaker juga merupakan orang yang ada pengamal undang-undang sebelum ini. Tapi akhirnya Datuk Taqiyuddin memperjelaskan bahawa kabinet telah membuat keputusan bahawa untuk batalkan ordinan dan tidak menyambung, tidak akan menasihat Yang di-Pertuan Agong untuk menyambung ataupun membuat proklamasi darurat yang baru selepas daripada tamat darurat pada 1 Ogos. Jadi dia nak batalkan ordinan sedangkan dan berkuat kuasa pada 21, sedangkan mereka tidak memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan ini yang menjadikan pertikaian, kerana Yang di-Pertuan Agong kata bahawa kamu telah berjanji dengan aku, yang kamu nak bentang di parlimen. Parlimen yang memutuskan, bukan beta. Maknanya bukan Tuanku Yang di-Pertuan Agong yang memutuskan. Ini bagi saya lah bahawa Tuanku Yang di-Pertuan Agong ni benar-benar menjadi tuanku yang memayungi rakyat. Dia memproklamasikan darurat, dia declare darurat, dia isytiharkan darurat,
Tetapi bagi memutuskan sama ada nak terus ataupun tidak darurat ini, dia kata serahlah kepada Dewan Rakyat, kepada Parlimen. Serah kepada Parlimen. Biar Parlimen yang menentukan. Sebab mungkin Agong merasakan bahawa beta dah tentukan darurat, ada keperluan, tapi biarlah ahli Parlimen membuat penetapan sama ada darurat itu perlu ditamat ataupun macam mana. Ini keadaan yang berlaku. Okey, Datuk. Kita akan pergi lebih detail, Datuk. Dari segi kronologi apa yang disebut oleh Datuk Seri Taki pada 26 hari bulan tu. Datuk dah sebut sebahagian tadi. Tapi sebelum tu, saya macam ni, Datuk. Yang Datuk Agong ni menyedari hakikat apa yang berlaku dalam negara kita, krisis yang berlaku dalam negara kita, krisis politik, krisis kesihatan yang sangat luar biasa, Datuk. Cuba kita bayang. Selepas 6 bulan lebih darurat, kan sekarang dah habis lah. Daripada kes 2,000, daripada kes yang sangat yang boleh diterima, hari ni dah sampai 17,000, 16,000. Kematian dah sampai 200 lebih sehari. BID, mereka-mereka yang mati sebelum sampai di hospital semakin bertambah. Kapasiti kesihatan untuk memberi kemudahan rawatan kepada pesakit-pesakit COVID dan juga bukan COVID. Sebab apabila ICU dan lain-lain ward yang diperuntukkan untuk COVID, maka sebahagian daripada pesakit-pesakit lain juga terjejas. Jadi perkara ni tidak pernah berlaku sebelum ni. Jadi yang Tuan Agong menyedari hakikat ini, yang akhirnya Tuanku dan Tuan Agong menitahkan. Jadi bahasa istananya, apabila suruh 3 kali itu, macam meluka, Datuk. Sila sikit. Itu bagi saya bahawa menunjukkan kepada kita bahawa kedegilan kerajaan. Kita kalau ayah kita, kalau pak kita, ayah kita suruh pergi kedai ataupun suruh semayang, kan? Takkan kita nak tunggu sampai 3 kali, suruh buat benda baik. Yang di-Tuan Agong bukan suruh buat benda yang tidak baik bagi saya. Dia suruh kita buat satu ketetapan, suruh bersidang, perbahasan dan putuskan sama ada. Putuslah bukan hanya bagi penerangan. Bagi penerangan, saya ingat sepanjang pembentangan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan pelan pemulihan, kemudian berkaitan dengan soal kesihatan, soal COVID oleh Menteri Kesihatan, kemudian vaksin oleh Khairi Jamaluddin, dan kemudian yang terakhir ialah pakej pemulihan. Pakej pemulihan. Semuanya bukan ada perkara baru, perkara yang telah diumumkan sebelum itu. Angka-angka memang cuma berubah angka saja. Kalau dari segi vaksin, dari segi kes COVID, angka saja berubah. Angka mengikut hari-hari semasa pada waktu hari pembentangan. Tetapi kalau dari segi pelan pemulihan yang dibentang oleh Perdana Menteri, benda yang sama yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Begitu juga dengan pakej pemulihan, pakej rangsangan. 8 pakej sama. Dia tak ada satu benda yang baru. Jadi bagi saya bahawa yang dikendaki oleh Di-Pertuan Agong ialah bagaimana untuk kita nak keluar daripada pandemik ini. Ini yang sepatutnya diperbahaskan. Kemudian kalau dari sudut pakejnya, perbelanjaan yang kamu buat ini, di mana yang kamu dapatkan sumber ataupun dana ini, bagaimana cara perbelanjaan ini yang perlu dibentang dan dibuat satu ketetapan dan pengundian sama ada perbelanjaan itu satu perbelanjaan yang bertepatan dengan prosedur keuangan ataupun tidak. Ini yang harus dibuat. Tetapi sekadar beri penerangan, kemudian kita bahas, dia beri pula maklum balas yang semula daripada apa yang kita bangkit, dia tidak memberikan satu yang boleh memberikan kelegaan kepada masyarakat. Jadi ini yang saya fikir bahawa sesuatu yang telah gagal dilakukan oleh pihak kerajaan. Ini kerana kedegilan. Kalau dia buat daripada awal, dia akur daripada awal darurat. Awal darurat, kalau kita lihat kenyataan media pada 16 pada Mac lagi, kalau tak silap saya, pada awal Mac, iaitu selepas daripada darurat itu diproklamasi, Di-Pertuan Agong kata boleh buat sidang. Sedangkan sebelum itu kerajaan mengatakan bahawa seolah-olah seperti menggantung Parlimen. Maknanya Parlimen tidak bersidang, tak boleh bersidang. Dewan Undangan Negeri tidak boleh bersidang. Sehingga akhirnya jawatan kuasa pilihan khas pun tak boleh bermesyuarat.
Jadi ini bagi saya bahawa kita telah membiarkan kerajaan buat ikut suka apa yang dia nak buat. Dari segi pembelian yang sepatutnya dibuat semak dan imbang untuk memastikan supaya kejujuran dan ketulusan itu berlaku. Jadi ini tidak dilakukan. Kalau pada Mac itu dia sudah buat mesyuarat dan bentang apa yang dihasratkan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu khususnya untuk dibuat semula ketetapan yang berkaitan dengan proklamasi darurat dan ordinan darurat. Saya fikir bahawa tidak berlarutan sampai seperti mana yang berlaku pada hari ini. Jadi ini dia berpunca daripada kedegilan. Jadi saya fikir bahawa kerajaan yang degil ini, saya tak boleh lagi kita nak biarkan dia berterusan untuk menguruskan negara kita yang jelas dia telah menjadi juara yang gagal lah. Bukan juara yang hebat, juara yang gagal. Datuk, yang hak degil ni, komponen utama dia adalah PAS, Bersatu dan juga UMNO. UMNO dia duk main dalam media sosial, duk bantai lah kan. Tapi dalam jadi tikus kan. Jadi 3 komponen utama yang disebut Melayu Islam ni, takkan perangai macam tu lah tu. Dengan Agong pun, dengan rakyat, mentelah lah kan. Dengan Agong pun, dia bersifat sangat degil. Sangat degil. Datuk, komen sikit. Ya, sebab itu kepada penonton semua, bagi saya supaya nak ajak penonton untuk melihat bagaimana kerajaan yang ada ini, kerajaan Melayu Islam. Saya selalu menyebut bahawa sebab mereka bina PN ni, Perikatan Nasional ni, atas asas kononnya Melayu Islam, kepentingan menyelamatkan Melayu Islam. Kerana PH ini kerajaan yang nak merobek antaranya nak merobek institusi diraja ni. Tuduhan, dakwaan, serangan yang dilemparkan kepada Pakatan Harapan dulu ialah Pakatan Harapan ialah kerajaan yang nak merobek institusi asas, seperti mana saya katakan tiang negara kita. Antaranya ialah nak merobek, nak merombak institusi Yang di-Pertuan Agong. Jadi mereka bina atas semangat ini dengan bermula daripada pengkhianatan kepada kuasa rakyat. Mereka rampas tebuk atap, dan kini mereka tebuk atap istana. Mereka tebuk atap istana sekarang ni. Dan bila mereka rampas dan mereka membawa satu persepsi kononnya, mereka lah yang nak mempertahankan kepentingan Melayu Islam. Tetapi hakikatnya apa yang dapat kita lihat pada hari ini ialah menunjukkan bagaimana mereka tidak mampu untuk membuat sesuatu yang terbaik kepada keberadaban kita sebagai orang Melayu Islam ni. Dia maknanya antara adab dan biadab. Kita ni orang Melayu Islam ni lebih dikenali dengan soal adab. Bukan biadab. Maknanya kalau dengan malah bukan saja malah dalam kita katakan kalau hubungan kita kekeluargaan dengan mak ayah ni, nak kata pun tak boleh lah. Tak boleh kata kepada mak, kepada ayah pun tak boleh. Maknanya itu menunjukkan adab yang tidak baik lah. Maknanya itu menunjukkan biadab. Jadi antara adab dan biadab ini, kalau kita lihat bahawa mereka memilih untuk melakukan kebiadaban. Sebab itu masyarakat dan rakyat perlu melihat bahawa kalau sampai kepada peringkat Yang di-Pertuan Agong diperbodohkan, apalah ada kepada rakyat untuk mereka memperbodohkan rakyat. Ini yang berlaku. Jadi sebab itu bila berlaku pertikaian dalam sejak daripada hari Khamis, pertikaian apabila kenyataan media istana memperjelaskan kepada rakyat apa yang sebenarnya yang dikenaki oleh Tuanku di-Pertuan Agong, dan Tuanku di-Pertuan mendahirkan perasaan duka cita dia. Duka cita itu bahasa awam, bahasa untuk orang awam, tapi bahasa istana ialah murka. Ini topik yang kita bincang. Maknanya itu bahasa istana ialah murka, tapi bahasa awam dia adalah duka cita. Jadi dia telah mendahirkan duka cita. Kerana apa? Kerana mereka tidak melakukan seperti mana yang mereka janji. Dan hari ini keluar surat daripada warkah daripada Tuanku di-Pertuan Agong kepada Tan Sri Muhyiddin. Tetapi dalam kita lihat dalam apa yang telah pun dinyatakan oleh kenyataan media
yang dikeluarkan oleh istana cukup jelas. Sehubungan dengan itu, disebut Seri Paduka turut menzahirkan, ini yang mula-mula keluar pada 29 Julai. Seri Paduka menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan yang telah dibuat di Parlimen pada 26 Julai 2021 lalu, bahawa kerajaan telah membatalkan semua ordinan darurat yang telah dimasyhur oleh baginda sepanjang tempoh darurat, walhal pembatalan belum lagi diperkenan baginda. Ini kuasa yang di Pertuan Agong. Kuasa yang di Pertuan Agong untuk membatalkan ataupun kuasa Parlimen. Kuasa Parlimen. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa amat duka cita kerana apa yang telah diperkenan dan dipersetujui terdahulu dengan Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal Parlimen dan undang-undang. Ini Setiausaha Agong PAS ni, yang bibir basah dengan Quran, hadis Nabi dan sebagainya, dan yang berbahagia Tan Sri Idrus Harun. Maknanya dulu ni mereka berjanji bahawa seperti mana yang dikendaki oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu pembentangan memenuhi perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan, iaitu bentang dan diungkai oleh Parlimen. Dibuat ketetapan, diputus dan dibuat ketetapan oleh Parlimen sama ada nak terus ataupun nak tunggu sampai 1 Ogos ataupun nak tamatkan dengan segera proklamasi darurat dan juga ordinan darurat. Ini bagi saya cukup jelas kenyataan ini. Kenyataan ini cukup jelas menunjukkan bagaimana yang di Pertuan Agong diperbodohkan oleh Perdana Menteri, sebab bagi saya diperbodohkan oleh Menteri yang jaga undang-undang, iaitu Datuk Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Parti Islam se-Malaysia. Ini Parti Islam se-Malaysia yang sudah tentu mendapat green light daripada Perdana Menteri. Saya percaya bahawa dia tak akan berani buat kalau dia tak dapat green light daripada Perdana Menteri. Tetapi bagi saya, kalau dia dapat green light daripada Perdana Menteri sekalipun, sebagai dia orang yang menjiwai perjuangan Islam yang dipimpin oleh para ulama ni, sepatutnya dia boleh menilai sama ada betul ataupun tidak apa yang dibuat ketetapan oleh Perdana Menteri. Ini yang sepatutnya. Mereka tidak boleh mencetuskan satu keadaan di mana berlaku pertembungan antara pihak eksekutif dengan raja, dengan yang di Pertuan Agong. Jadi ini bagi saya nak sebut je sekali lagi bahawa rakyat kena ingat, kalau tuanku yang di Pertuan Agong diperbodohkan, apalah ada kepada rakyat pada pandangan orang seperti mana Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Taqiyuddin Hassan, menteri daripada Parti Islam se-Malaysia PAS ni. Datuk, mereka derhaka, Datuk. Ya. Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang, Speaker membuat laluan untuk ke arah derhaka, EG. Dan kalau kita tengok, Datuk, player-player utama tadi, adakah pandangan Datuk derhaka kepada tuanku itu disebabkan oleh kedudukan politik kuasa mereka? Kalau mereka mengikut apa yang disaran oleh Agong, bentang, bahas, akhirnya kedudukan politik mereka mungkin akan turunkai. Mungkin undi tak percaya ke, undi percaya ke, mungkin dia kalah dari itu. Adakah Datuk nampak faktor nak pertahan kedudukan tu, nak tahan periuk nasib tu, sehingga derhaka kepada Agong terang-terang, Datuk, derhaka kepada Agong tak apalah, derhaka lah, asal kedudukan boleh selamat, Datuk. Ini saya kata bahawa bila akibat bermula dengan kerajaan itu terbina atas dasar tebuk atap, rampasan mandat rakyat, dan berlaku proses penipuan, pengkhianatan, berlaku scheme opting, dengan duit, menggunakan duit untuk mendapatkan kuasa ni, dan orang yang diberikan kedudukan itu pun kerana dia ditawar, maka akhirnya mereka lupa. Orang macam Parti Islam ni, bila dia ditawar untuk mendapatkan jawatan, mereka pun lupa soal prinsip raja berperlembagaan, lempak ke tepi lah bagi dia. Yang penting
mereka harus berada di tempat yang boleh memberikan keselesaan kepada mereka. Jadi bagi saya bahawa ini adalah akibat daripada saya selalu sebut bahawa tak ada berkat. Tak ada keberkatan. Bila tak ada keberkatan ni, Allah tak pandu mereka. Allah tak pandu mereka untuk buat perkara yang baik. Allah tak pandu mereka untuk buat sesuatu yang boleh memanjangkan kedudukan mereka. Sepatutnya mereka perlu berfikir, bagi saya. Dia begini, mereka buat keputusan untuk batal ordinal dan tak akan sambung darurat 1 Ogos. Kita pun setuju. Apa masalah nak bentang di parlimen? Ya. Apa masalah nak takut kata bahawa itu akan dianggap sebagai undi tidak percaya? Tak. Ini saya katakan bahawa yang Allah tak pandu mereka itu untuk melihat sebenarnya ini. Tetapi Allah mentakdirkan yang mereka itu akan melakukan satu kesilapan dan jenayah yang besar. Apa dia jenayahnya? Memerangi Persatuan Agong, memerangi perlembagaan dan memerangi tonggak negara kita ini. Ini yang berlaku. Sepatutnya kalau mereka kata mereka nak ribut dan telah putus, memang kabinet putus untuk nak batalkan ordinans darurat seperti mana yang dititah oleh Tuanku. Dan kita pun bersetuju, dan itu yang kita tuntut daripada Tuanku supaya diadakan sidang parlimen untuk membolehkan dibuat satu ketetapan baru untuk nak lanjut, nak terus sampai 1 Ogos ataupun nak tamat. Dan kita merasakan bahawa darurat ini tidak ada keperluan. Darurat kesihatan ini bukan untuk menangani masalah kesihatan. Mereka telah memberikan nasihat yang salah kepada Yang di-Persatuan Agong. Pada peringkat awal mereka memberikan nasihat yang salah. Maknanya mereka telah memperbodohkan Yang di-Persatuan Agong itu daripada awal, bagi saya. Mereka telah memperbodohkan Yang di-Persatuan Agong itu daripada awal. Ampun Tuanku, minta maaf, Patik bukan bertujuan untuk meletakkan yang Tuanku tidak cerdik dan sebagainya. Tetapi Patik nak menggambarkan bagaimana jahatnya pemimpin-pemimpin politik ini, seperti mana Perikatan Nasional termasuk daripada PAS, daripada Bersatu, daripada UMNO ini memberikan nasihat yang tidak betul, yang cuba mempengaruhi, meyakinkan Yang di-Persatuan Agong untuk darurat ini boleh mengekang masalah COVID, mengekang masalah penularan COVID. Padahal dia tak ada kena-mengena pun dengan masalah COVID. Dan jelas kepada kita bila sewaktu sebelum darurat baru dalam kes berapa ribu, 6,000 masa tu. Rendah gila. Rendah daripada 6,000. Tiba-tiba hari ini berbelas ribu satu hari. Satu hari kes harian. Dan ini bagi saya bahawa menunjukkan bahawa darurat bukan untuk mengekang penularan COVID. Sebab itu kita minta daripada awal dan kita katakan bahawa dia perlu ditamatkan segera. Kerana dia memberikan imej yang tidak baik kepada negara kita dan memburukkan nama baik institusi Yang di-Persatuan Agong yang dilihat oleh dunia seolah-olahnya negara kita ini tidak diuruskan dengan baik dan tidak ada keyakinan untuk dunia luar ini terhadap pertumbuhan ekonomi negara kita untuk mereka datang melabur. Jadi ini yang bagi saya nak menggambarkan bagaimana mereka melakukan sesuatu yang tidak lagi dipandu oleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali lagi saya ulang, kalau mereka dah buat keputusan nak ribut, apa masalahnya untuk bentang dalam parlimen? Bentang dalam konteks erti kata yang dituntut oleh Yang di-Persatuan Agong, iaitu menurut 150 Perlembagaan Persekutuan kurungan 3. Ini tiba-tiba mereka buat pembatalan tersebut tanpa merujuk kepada Yang di-Persatuan Agong terlebih dahulu. 21 mereka buat ketetapan, 24 baru mereka memaklumkan kepada Yang di-Persatuan Agong. Sehingga Yang di-Persatuan Agong menyatakan bahawa terlalu dekat dengan 26 nak sidang, dia tak boleh buat satu keputusan pertimbangan yang tergopoh-gapoh. Jadi mereka buat gopoh-gapoh, mereka nak paksa Yang di-Persatuan Agong untuk bergopoh-gapoh. Ini satu perbuatan bagi saya biadab, kurang ajar lah. Scheme of things Datuk sebut tadi ni, saya rasa sebahagian besar daripada
18 orang ahli parlimen PAS. Saya rasa Datuk sangat terikat dengan habuan ataupun scheme of things. Saya tak tengok sangat Datuk duduk dalam parlimen. Pengurusi MADA Datuk. Pengurusi MADA. Jadi saya difahamkan dia tak ada nak berbahas sebab masa pendek. Jadi scheme of things, penangan scheme of things tu sehingga dia terpaksa orang kata jet tu sampai lebih-lebih. Datuk. Ya, saya pun kesian tengok ahli-ahli parlimen yang baru yang tidak dapat membuat bacaan politik yang jelas. Tapi sebaliknya bagi saya, bukan kerana mereka tak dapat buat bacaan politik yang jelas, tapi kerana perangai dah sampai pada peringkat bodek. Ini bukan politik Islam. Politik Islam bukan politik bodek. Nabi tak ajak kita untuk bodek pemimpin sampai pada peringkat pemimpin tu dah dipertikai oleh yang di-Pertuan Agong, degil dengan di-Pertuan Agong, dengan raja-raja, degil dengan rakyat ni. Kita masih nak mengangkat, dan kita boleh tengok, sepatutnya mereka boleh lihat bahawa UMNO buat keputusan untuk tarik sokongan. Jadi sepatutnya dia dah tahu bahawa tak ada majoriti. Tak ada majoriti. Kalau ada majoriti, sudah tentu dia membawa usul undi percaya. PAS pun tak bawa usul undi percaya kepada Perdana Menteri sebab PAS tahu bahawa memang tak ada kepercayaan, dan mungkin dia pun rasa-rasa silap-silap ahli parlimen PAS dia pun tak percaya kepada Perdana Menteri. Tapi oleh kerana kepentingan ni, paling tidak pun pengurusi MADA, paling tidak pengurusi MADA, walaupun bukan timbalan menteri, walaupun bukan menteri, tapi pengurusi MADA adalah sikit-sikit habuan, pertambahan dan sebagainya. Tapi itulah dia, saya nak gambarkan bahawa politik kemaruk. Politik kemaruk. Kemaruk kuasa, kemaruk benda. Sampai kepada peringkat sayang ni nak gugur, nak lepaskan jawatan ni, satu benda yang sangat berat. Sebab apa? Ini benda yang kita duk boleh ni, habuan dunia yang sangat besar ni. Kalau tak ada ini, habislah hidup kita. Jadi ini politik kemaruk, politik kemaruk. Datuk, keseluruhan kita tengok pertemuan di antara PMO, Pejabat Perdana Menteri dengan Istana. Pejabat Perdana Menteri mungkin mereka ada penafsiran undang-undang yang berbeza. Sebab di sana ada Menteri Undang-Undang, di sana ada Peguam Negara, Speaker juga memainkan peranan. Jadi Datuk lihat macam mana tu, sehingga sama ada mereka yakin penafsiran undang-undang mereka tu betul, sehingga bertembung PMO, Pejabat Perdana Menteri dengan istana, ataupun Datuk nampak macam mana? Saya percaya bahawa yang di-Pertuan Agong pun mendapat pandangan dan nasihat daripada pakar undang-undang, walaupun bukan daripada Peguam Negara, sebab dia sudah hilang kepercayaan kepada Peguam Negara kerana Peguam Negara sudah berbohong dengan dia, dengan di-Pertuan Agong. Jadi sudah tentu dia akan mendapat input maklumat daripada pakar undang-undang lain yang banyak. Pakar bukan seorang, macam perubatan pakar bukan seorang saja, pakar kesihatan awam pun ramai, pakar bedah pun ramai. Macam tu juga pakar undang-undang, pakar yang berkaitan dengan undang perlembagaan ni pun ramai dalam negara kita, memberikan tafsiran yang cukup jelas. Hanya ada dua saja, iaitu yang di-Pertuan Agong dan juga Parlimen. Yang di-Pertuan Agong, okey, mereka kata mereka nasihat tak semestinya Tuanku Yang-di-Pertuan Agong akur kepada nasihat yang tidak baik. Sebab nasihat tu mesti dalam lingkungan perlembagaan tu sendiri. Kalau itu merupakan bidang kuasa yang telah pun diperjelaskan dalam perlembagaan, maknanya diungkai itu mestilah dibuat dalam parlimen. Jadi sudah tentu yang di-Pertuan Agong sendiri berpegang kepada soal prinsip perlembagaan, sebab dia raja berperlembagaan, maknanya dia kena pegang kepada perlembagaan. Jadi dia rujuk balik kepada perlembagaan, walaupun diberikan kuasa itu kepada dia untuk mengungkai, tapi adalah lebih wajar, lebih elok untuk dia balik kepada asas perlembagaan kita, dan dia balik kepada institusi tonggak negara kita ini, tonggak demokrasi yang dia sendiri memayungi, iaitu Dewan Parlimen, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Jadi ini bagi saya suatu benda yang sangat tepat yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Adapun pentafsiran yang dibuat oleh pihak kerajaan ini, bagi saya sudah tentu mereka akan membuat pentafsiran yang memenuhi kehendak mereka. Mereka bukan lagi melihat kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Yang di-Pertuan Agong membuat pentafsiran daripada pandangan-pandangan yang diberikan oleh pakar-pakar yang
sudah tentu ada orang yang memberikan nasihat kepada Di-Pertuan Agong untuk Tuanku minta Di-Pertuan Agong membuat ketetapan supaya sesuatu yang bertepatan dengan kepentingan negara dan rakyat. Bukan untuk kepentingannya. Kepentingan Di-Pertuan Agong apa ada? Yang Di-Pertuan Agong akan berada di situ. Tapi dia melihat di sini ialah untuk kepentingan negara dan rakyat. Sebab itu dia sebut bahawa dia tak nak dalam satu surat yang sekarang ini sedang viral disebarkan, iaitu surat daripada yang Di-Pertuan Agong kepada Tan Sri Muhyiddin. Saya pun letak kat mana tadi, saya bawa tadi. Itu menunjukkan bahawa bagaimana keresahan baginda sendiri, kerana beliau tuanku sendiri pun mengatakan bahawa beliau terikat dengan beliau tidak mau dilihat dengan pandangan yang tidak baik daripada rakyat terhadap dia. Sebab itu dia raja yang memayungi rakyat, memayungi negara kita, parlimen dan sebagainya, termasuk rakyat. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa tak ada masalah pun untuk kerajaan kalau ikut. Apa masalah? Kalau bawa ke parlimen, apa masalah? Ini kita nak tanya. Yang rakyat kena bertanya kepada kerajaan, apa masalah? Apa masalah kalau bawa ke parlimen? Adakah tak boleh dirungkai? Adakah tak boleh diribut? Adakah tak boleh dibatal? Tak. Semua orang nak batal proklamasi darurat dan nak batal ordinan darurat. Apa masalah? Jadi ini bagi saya yang mereka berfikir di sebaliknya. Mereka dipikir dengan ketakutan yang tak menentu. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa mereka buat salah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Sebab mereka telah buat satu kesalahan daripada awal. Apa dia? Kesalahannya rampas mandat rakyat. Datuk nampaklah daripada sebelum sidang khas baru ni, 3 kali apa yang Tuanku Agong arahkan tu, bahasa kita ni marahlah, murka lah. Maknanya di pihak kerajaan ni dah derhaka. Parlimen ni lagi sekali. Datuk nampak dia nak berterusan macam mana ni antara kerajaan yang tidak wibawa, yang tidak berintegriti, tidak wibawa, tidak mampu untuk mentadbir urus negara, gagal, tetapi masih degil nak pertahan kuasa dan bertembung dengan kuasa yang paling tinggi Agong. Datuk nampak dia macam mana tu? Dia nak pergi ke mana? Saya lihat bahawa dia dah sampai kepada satu peringkat hampir shilling dah. Bila dah sampai bertembung dengan satu institusi yang teratas dalam negara kita, itu yang Di-Pertuan Agong ni. Saya fikir bahawa tidak ada pilihan kepada kerajaan ini melainkan mereka harus berundur. Harus berundur. Jadi kalau betul lah mereka sayangkan negara kita, mereka letakkan negara ini merupakan satu keutamaan, prioriti, kerana sifat kasih sayang mereka kepada negara ini, sudah tentu saya fikir bahawa mereka seharusnya melepaskan jawatan mereka daripada Perdana Menteri. Saya fikir kalau Perdana Menteri melepas jawatan, habislah. Semua mereka itu dengan sendirinya tergugur. Jadi saya fikir kalau Perdana Menteri masih nak berdegil, sepatutnya Menteri-Menteri kena letak jawatan. Menteri-Menteri kena letak jawatan, jaga maruah, jaga hubungan yang baik dari sudut adab kita dengan yang Di-Pertuan Agong dengan raja-raja. Jadi ini yang harus dilakukan. Kerana saya fikir bahawa krisis seperti ini, saya tak fikir akan dapat ditamatkan dalam sehari dua. Dia akan berpanjangan. Saya lihat bila pagi kenyataan istana keluar, petang keluar kenyataan pejabat Perdana Menteri daripada Perdana Menteri. Jadi seolah-olahnya Perdana Menteri keluar satu kenyataan nak beritahu kepada semua, kepada rakyat, Agong bukan tahu apa. Salah, Agong tu salah. Yang Di-Pertuan Agong, kenyataan Di-Pertuan Agong tu salah. Dia nak beritahu pentafsiran Di-Pertuan Agong tu salah. Yang betulnya dia. Perdana Menteri. Ini bagi saya bahawa dia sudah berlawanan. Sepatutnya apa salah bagi saya? Dari sudut adab, bukan biadab. Dari sudut adab. Kita ni bincang soal adab. Kerajaan Melayu Islam, bila Melayu Islam ini adab kita bukan biadab.
Jadi apa masalah kalau yang Di-Pertuan Agong kenyataan media istana keluar pada pagi? Apa masalah kalau Perdana Menteri keluar satu kenyataan pada petangnya, ya saya mohon kemaafan atas kekilafan yang berlaku dan parti akan ambil apa yang telah dipertegaskan oleh Kebawah Duli Tuanku untuk parti laksanakan segera dalam tempoh persidangan yang masih berbaki ini, dan parti sendiri akan bersedia untuk pertimbang untuk menambahkan hari persidangan lebih untuk 2-3 hari lagi untuk membolehkan apa yang dikendaki oleh Tuanku, iaitu membawa satu bil, satu rang undang-undang, iaitu membentang rang undang-undang membatalkan proklamasi darurat dan juga ordinan darurat, khususnya ordinan darurat lah, sebab ordinan darurat itu tidak akan terbatal walaupun 1 Ogos ini dah tamat darurat itu, tapi ordinan itu dia akan hidup 6 bulan. Dia akan bertahan lama. Jadi parti akan bawa pada Isnin ini. Saya fikir inilah adab. Inilah dia adab kita dengan raja, adab kita sesama manusia. Maknanya bila kita melakukan satu kesilapan, inilah yang dituntut oleh Islam. Tapi bagi saya bahawa para ulama yang berada dalam kabinet ini gagal untuk menasihat dengan baik-baik Al-Quran dan hadis Nabi yang sepatutnya dipertegaskan bahawa kita harus meminta ampun. Tapi nampaknya mereka terus biadab. Mereka bersama, golongan agama, golongan ulama ni soalnya bersepandu bersama dengan Tan Sri Muhyiddin ni untuk apa? Untuk mengambil langkah untuk terus memerangi yang di-Pertuan Agong. Jadi bukan DAP yang nak merombak institusi diraja, tapi kerajaan Melayu Islam yang di dalamnya ada ulama yang sedang memerangi institusi diraja dalam negara kita. Jadi bagi saya, kalau betul lah kita ada sifat itu, sifat sebagai seorang Melayu Islam yang punya adab bukan biadab, selesai masalah. Selesai masalah. Maknanya hari Isnin ni bawa bentang, kemudian tambah lagi hari untuk membolehkan persidangan perbahasan itu dimasakkan. Dimasakkan. Mungkin ada cadangan-cadangan daripada ahli parlimen. Kita katakan bahawa ordinan ini bukan semua perlu dimansuhkan. Ada perkara-perkara yang perlu kita buat, kita kekalkan dia sebagai satu undang-undang. Jadi kerajaan kena bawa pula satu lagi membentuk perundangan. Ini yang sepatutnya dilakukan. Tak ada siapa pun yang nak merosakkan ahli parlimen, pembangkang. Kita bukan nak merosakkan negara. Kita nak mengangkat negara yang hilang harga supaya dia menjadi negara yang emas. Datuk, saya pelik. Datuk dah sebut tadi ni, tidak ada adab, tidak ada akhlak. Mereka ini adalah daripada golongan Melayu Islam, kan? Kerajaan pun Melayu Islam. Player utama dia Perdana Menteri, Datuk Taki, dan lain-lain. Jadi bagaimana mereka ini sampai sebegitu rupa tidak beradab, tidak berakhlak, tidak ada seolah-olah tidak ada panduan sebagai seorang Islam, kan? Jadi kita nampak sudahlah dia gagal. Jadi kalau dia berjaya membawa negara ni ke arah kecemerlangan baik, bolehlah tahan juga, kan? Tapi ni segala-galanya gagal. Jadi Datuk nampak bagaimana rakyat melihat ni. Rakyat melihat mereka ni gagal, dinasihati oleh Agong, tidak beradab, tidak berakhlak, bawa wajah Islam, kan? Penyokongnya ramai, tetapi ini keadaannya, Datuk. Ya. Tak beradab ni daripada awal. Daripada awal mereka membina kerajaan itu tidak beradab. Mereka bermula dengan mereka tidak beradab kepada rakyat. Ini mereka tidak beradab pada rakyat. Bila mereka melakukan perbuatan biadab kepada rakyat, iaitu tidak beradab dengan rakyat, sampai pada satu peringkat payung rakyat itu juga mereka nak
Nak runtuh. Maknanya payung rakyat itu raja. Yang Pertuan Agong menjadi payung pada negara kita, payung kepada kehidupan rakyat ini pun mereka nak persoal, mereka nak biadab lah. Bermula dengan mereka tidak beradab dan mereka biadab dengan rakyat. Akhirnya mereka tidak beradab dan mereka biadab dengan payung rakyat. Jadi lengkap. Tidak beradab dan biadab ini lengkap kepada kelompok Perikatan Nasional ini. Daripada Bersatu, daripada PAS, daripada UMNO. UMNO tidak boleh berlepas diri dalam soal ini. Walaupun sekarang ini UMNO macam soal nak tarik sokongan, itu soal dia. Tapi saya nak sebut je bahawa UMNO tidak boleh berlepas diri daripada untuk dilihat tidak beradab dan dilihat biadab dengan Pertuan Agong. Apatah lagi kalau dalam konteks Parti Islam, Parti Islam se-Malaysia PAS ini, dan UMNO dilihat sebagai parti yang berasaskan kepada sentimen Melayu. Jadi maknanya dua kelompok Melayu Islam ini sudah memulakan langkah dengan termasuk dengan Bersatu dan sebagainya, memulakan langkah mereka ialah langkah tidak beradab dengan rakyat dan biadab dengan rakyat, dan sampai kepada sekarang ini, walaupun belum lagi di penghujungnya, tetapi saya fikir bahawa dia akan sampai kepada satu peringkat bahawa mereka akan terus dengan untuk tidak beradab dan biadab dengan payung kepada rakyat. Jadi bagi saya bahawa ini suatu benda yang sangat tidak baik kepada kehidupan masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita, kerana kita berdepan dengan pemimpin-pemimpin yang seperti apa yang ada pada hari ini. Kalau yang doktor tak tahu, ahli Parlimen Barang belum lagi hadir. Dia cucuk tu. Cucuk kat sini. Dia cucuk, dia cucuk. Ada gambar dia cucuk. Tapi itu bukan soal cucuk, tapi dia hanya banyak bercakap dalam media sosial, medsos. Tapi di Parlimen dia tak datang. Sepatutnya bagi saya bahawa sebagai seorang duta khas Perdana Menteri, dia bukan sebagai duta khas. Kalau duta khas, dia kena ikut arahan Perdana Menteri. Tapi dia sebahagian daripada komponen Perikatan Nasional, parti. Dia sepatutnya memberikan nasihat untuk tidak beradab. Kalau Perdana Menteri terus nak tidak beradab dan biadab dengan payung rakyat, iaitu yang di Pertuan Agong, sepatutnya PAS atas nama Islam, mereka harus berundur diri. Sebab mereka telah memerangi ketua agama, iaitu raja yang di Pertuan Agong. Tapi nampaknya mereka bersekongkol untuk tidak beradab dan biadab. Parti Islam bersekongkol dengan Perikatan Nasional untuk tidak beradab dan biadab kepada rakyat dan kepada payung rakyat, iaitulah yang di Pertuan Agong. Datuk, saya kira inilah wajah sebenar kan. Kadang-kadang orang tak boleh kenal kita sehingga ada event-event tertentu berlaku. Jadi dalam setahun ni rakyat telah didedahkan, rakyat telah nampak. Inilah wajah sebenar pemimpin-pemimpin yang memimpin negara kita. Dikala mereka mengambil kuasa dengan cara yang tak betul, menggagalkan, kerajaan kita gagal dan kesannya pada rakyat, dan sekarang sedang bertembung dengan autoriti tertinggi dalam negara kita. Jadi kita harap rakyat di luar sana, Datuk, faham inilah wajah mereka ni. Walaupun menggunakan agama, bangsa. Dulu guna juga royal ni. Love tembung dengan royal. Jadi saya kira rakyat sepatutnya makin faham apa yang berlaku dalam negara kita. Kata-kata terakhir, Datuk, bagaimana Datuk melihat negara kita dalam keadaan kita sebut tadi ni, berada dalam pelbagai krisis, bermula krisis politik, krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis pekerjaan, krisis perlembagaan. Bagaimana, Datuk, negara kita ni hala tuju dia nak pergi kot mana ni, Datuk? Sila. Bagi saya bahawa apa yang penting kepada kita sekarang ialah kesatuan rakyat. Kesatuan rakyat untuk kita berdiri teguh bersama dengan Yang di-Pertuan Agong yang menjadi payung kepada rakyat dalam negara kita. Kita tidak boleh berdiri teguh atas nama kesatuan untuk berdiri teguh dengan kerajaan yang tak beradab dan biadab ini. Walaupun mereka mengangkat kerajaan mereka ini kononnya atas nama kerajaan Melayu Islam, tetapi Islam hanya menjadi tunggangan.
Melayu hanya menjadi Melayu dan Islam itu hanya menjadi tunggangan untuk kepentingan kelangsungan politik kuasa mereka. Jadi apa yang lebih penting ialah kesatuan kita semua. Semua pihak harus melihat bahawa kerajaan ini gagal. Kerajaan ini gagal dalam mengurus negara kita, dalam mentadbir negara kita, dalam semua perkara, soal COVID, soal ekonomi, soal perundangan dan sebagainya, dan kerajaan ini tidak boleh dipertahan apabila sampai kepada peringkat dia bertembung dengan otoriti yang tinggi, iaitu yang di Pertuan Agong. Dan saya fikir bahawa bila berlaku pertembungan yang seperti ini antara kerajaan, ketua kerajaan dengan ketua negara, iaitu yang di Pertuan Agong sebagai ketua negara, Tan Sri Muhyiddin sebagai ketua kerajaan, ini bagi saya bahawa sesuatu yang tidak boleh dipertahan dan wajar untuk rakyat semua menuntut untuk mereka ini semua berundur. Kita jangan fikir soal sentimen. Oh, ini kerana politik ni parti kita PAS ni sayang ni duduk dalam kerajaan. Kalau gugur macam mana? Kalau dah tak ada kuasa macam tak. Ini soal maruah. Soal maruah. Soal maruah negara kita. Kita kena pertahankan soal adab, susila, adab kesopanan yang baik untuk bukan sekadar untuk kita pertahankan yang di Pertuan Agong, tetapi kita nak menyelamatkan negara kita secara keseluruhannya. Kerana bila berlaku pertembungan yang seperti ini, dia akan mencetuskan satu krisis yang akhirnya kita akan terjebak dalam satu keadaan yang lebih buruk. Jadi sebab itu saya minta supaya untuk hari Isnin ini kepada Tan Sri Muhyiddin, beliau kalau masih berdegil untuk tak nak melepaskan jawatan, dia harus datang dengan undi percaya di Parlimen. Itu saja bagi saya, bahawa kalau dia masih berdegil untuk dia terus berlawan dengan yang di Pertuan Agong, berlawan dengan rakyat dan berlawan dengan payung rakyat ini, iaitu di Pertuan Agong, dia perlu datang ke Parlimen untuk membawa usul percaya kepada dia untuk diabsahkan sama ada dia mendapat sokongan majoriti ataupun tidak daripada ahli-ahli Parlimen untuk dia terus kekal menjadi Perdana Menteri. Itu bagi saya sebagai jalan keluar kepada permasalahan kemelut ini. Sebab saya tak boleh buat apa kalau dia degil, dia nak terus pertahan, dia nak jadi Perdana Menteri lagi. Jadi siapa boleh nak buat apa kepada dia? Kecuali lah kalau ada satu keadaan di mana yang Pertuan Agong boleh memecat dia. Saya tak fikir, tak tahulah, ini pertamsiran pula. Ada orang kata Tuanku Pertuan Agong boleh ganti dia, boleh pecat dia sebagainya. Tapi bagi saya itu saya serahlah kepada orang yang mahir dalam soal perundangan perlembagaan ini. Tetapi bagi saya paling mudahnya, kalau dia masih degil untuk tak nak mematuhi tuntutan dan kehendak yang di Pertuan Agong dan juga kehendak rakyat, dia perlu datang ke Parlimen hari Isnin ini bawa undi percaya untuk dia mendapat keabsahan. Jadi kalau dia tak bawa, maknanya dia sendiri percaya yang dia tidak dipercayai dan dia tidak ada kepercayaan daripada rakan-rakan ahli-ahli Parlimen yang lain. Jadi ini yang saya fikir bahawa sesuatu yang perlu dilakukan. Tetapi saya lihat, Doktor, saya duk fikir hari Isnin ni apa akan jadi. Hari Isnin ni apa akan jadi. Saya harap itu yang berlaku, seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk nak dengar penerangan daripada Datuk Taqiyuddin berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan darurat dan ordinans darurat, sudah tidak relevan. Sudah tidak relevan. Nama dia disebut secara khusus oleh yang di Pertuan Agong. Kemurkaan yang amat sangat. Dia tidak layak lagi untuk membuat penerangan. Jadi bagi saya malah bukan orang lain pun tak layak untuk nak buat penerangan, sebab itu pembohongan bagi saya. Yang penting kepada saya, sama ada mereka, kalau mereka nak bawa, nak bentang macam mana yang di Pertuan Agong minta, itu dah macam dah terlewat, sebab mereka dah berlawan, dah serang. Jadi mereka kena nak lawan terus, kena bawa undi percaya. Undi percaya kepada Perdana Menteri. Jadi itu sebagai jalan penyelamat. Tetapi saya bimbang apa dia? Langkah corona. Langkah corona yang mungkin akan menyebabkan sidang Isnin ini tidak berlaku. Langkah corona. Dulu langkah Sheraton.
langkah syaratan. Ini langkah corona. Sebab sudah bermula pada hari Khamis yang lalu. Tiba-tiba minta buat apa nama? Tes. Saringan pakai apa nama? RTK ya. Ailio. Tiba-tiba apa benda? Yang kita ni nak bahas tentang soal kenyataan sidang kenyataan media yang di Pertuan Agong. Tiba-tiba dia kata tangguh sebab ini ada arahan ada daripada ketua pengarah kesihatan bahawa dapati ada kes baru di parlimen. Saya fikir saya akhirnya buat saringan RTK. Jadi saya duk lihat bahawa seolah-olah dan akhirnya parlimen itu tertangguh lah. Sampai habis 5.30. Jadi saya punya buat tanggapan mungkin hari Isnin ni langkah corona saya untuk melindungi mereka. Istana sudah tidak boleh melindungi mereka sekarang ni. Jadi yang boleh melindungi mereka corona. Langkah corona. Saya difahamkan itu daripada artikel Aliok tu ada 15 orang kok positif tu. Itu saya pun tak tahu, tapi yang saya faham mula-mulanya yang difahamkan ialah bukan ahli parlimen. Yang positif daripada artikel itu ialah pegawai-pegawai. Sama ada pegawai kepada menteri, pegawai kepada ahli parlimen ataupun pegawai-pegawai kerajaan yang mari bertugas di situ. Jadi tak apalah, tak siapa pun bagi saya bahawa kalau mereka itu positif, bagi saya kuarantin lah. Kuarantin mereka. Kenapa nak tangguh sidang pada Isnin ni? Jadi saya harap tidak tangguh lah sebab bila kami balik hari itu 5.30 bomba dah standby untuk buat sanitize. Keseluruhan parlimen. Jadi kita harap sidang ini akan berlaku dengan Tan Sri Muhyiddin bawa undi percaya kepada diri dia untuk memastikan keabsahan dia sebagai Perdana Menteri. Okey, terima kasih Datuk. Kita dah sejam lebih. Kata-kata terakhir Datuk tadi saya ingat mampu untuk memberi kefahaman kepada rakyat jelata, rakyat ramai yang melihat program kita malam ini. Kita melihat drama. Bukan senang duduk tu. Muhyiddin dan rakan-rakan dia. Kalau saya jadi Datuk Taki, saya kami semua tidak dibenarkan keluar Dewan. Mereka boleh pergi rumah Perdana Menteri. Ini yang saya fikir. Sebab itu bagi saya bahawa saya nak beri ingatan kepada Ketua Pengarah Kesihatan ini supaya dia mesti berani untuk mengambil langkah dan tindakan kepada mereka yang keluar daripada parlimen tanpa mendapat kebenaran. Drama yang semakin menarik bagaimana Perdana Menteri, rakan-rakan dia, komponen-komponen dia, termasuk PAS yang ada dalam tu, sedang cuba untuk memastikan bahawa habuan yang mereka dapat, kerajaan yang mereka dapat secara tak sah itu untuk dipertahankan. Dan kita rasa apa yang berlaku ini akan memberi kefahaman yang lebih kepada rakyat. Rakyat menilai, rakyat makin cerdik, rakyat makin faham. Yang akhirnya kita harap peristiwa ini akan tamat dengan segera kerana yang lebih penting adalah rakyat mesti diselamatkan. Sengsara rakyat mesti didahulukan dari segi kebajikan dia mesti dilihat. Dan inilah kerajaan yang kita harap. Kalau tak mampu dah, berhenti. Bagi kepada orang yang lebih mampu. Datuk, saya ucap terima kasih lagi sekali. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi, tajuk Agung Murka, Kerajaan PN Derhaka berakhir di sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.